Saya bila ditanya dah tentu saya jawab. Dan saya tidak pernah takut untuk menjawab. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan nak saya bercakap, biar saya bercakap. Tapi kalau tuan-tuan nak bercakap, datang atas pentah ni lah. Itu saja. Kita melihat. Teruskan, Doktor. Bawa tenang ya, tuan-tuan. Kita nak forum ini berjalan dengan lancar. Kita nak Dr. Ridwan dapat menyampaikan mesej dengan betul, dengan jelas. Dan anda sendiri menilai. Kita hanya memberitahu yang mana madu, yang mana racun. Yang buat keputusan, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan? Okey, so silakan yang mana madu, yang mana racun. Doktor. Bawa tenang ya, Doktor. Silakan. Dalam perlembagaan, definisi Melayu dalam perlembagaan, perkara 160-2. Melayu adalah beragama Islam, bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Itu definisi Melayu dalam Islam. Maknanya kalau mengikut perlembagaan, contoh je lah, saya pun boleh jadi Melayu. Saya pun lah. Melayu. Jadi ungkapan itu tidak salah dalam konteks memahami budaya politik negara kita. Sebab Melayu itu mesti beragama Islam. Kalau dia murtad, dia sudah bukan Melayu. Sebab itu kalau nak bincangkan benda ini secara akademik, dan kita mesti memahami apa yang cuba kita sampaikan. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak sebut di sini angka politik umat Islam dengan bukan Islam di negara kita. Angka yang kita dapat 60-40 itu ialah angka biasa. Tapi angka politik yang menunjukkan bahawa umat Islam dengan bukan Islam di negara kita adalah lebih kurang 50-50 saja. Ini bidang saya. Saya bidang politik, dan sebab itu saya nak bercakap. Jadi umat Islam sekarang ini di negara kita, kekuatannya hanya ada 50-50. Dan tuan-tuan nak mengharapkan siapa? Adakah kita nak mempercayai orang bukan Islam lebih daripada mempercayai sesama saudara seagama kita? Itu soalan. Itu soalan lain. Itu orang minda kecil. Saya tak nak layan. Saya tidak layan apa itu, tuan sekalian. Baik. Saya nak sebutkan di sini. Ya. Saya nak sebutkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Dalam peratusan 50-50 ini, bolehkah agenda Islam itu diperkasakan? Kalau tuan-tuan nak mengharapkan bantuan daripada orang bukan Islam yang sudah jelas-jelas mengatakan daripada awal mereka tidak suka dan tidak mahu kepada Islam, adakah ini boleh berlaku? Sebab itu saya selalu menyeru kepada masyarakat kita, pandang kiri kanan depan belakang. Tuan-tuan ini sebangsa, seagama, serupa. Apa yang menjadi masalahnya hari ini sehingga kita tidak boleh berbincang, duduk sama-sama, bincang agenda kita bersama? Tuan-tuan, saya duduk di Selangor. Tak apa, Doktor, teruskan. Abaikan sahaja. Tuan-tuan, boleh ya? Senyap sementara, dah? Okey, Doktor. Bukan masalah keluar tajuk, masalah je saya nak berbincang dengan orang yang bertamadun, itu saja. Saya nak berbincang dengan orang yang bertamadun, itu saja. Ya.
Jadi kalau tuan-tuan menghalang saya nak bercakap macam mana? Itu saja. Saya minta tuan-tuan sekalian. Okey, hadirin sekalian, sekali lagi saya merayu pada anda semua, kita nak berjalan dengan baik, kita nak mengamalkan demokrasi secara berakhlak, dan saya yakin dan percaya mungkin kita terbawa-bawa, tak ada masalah. Itu yang dah lepas. Sekarang ni kita benarkan Dr. Ridwan T berhujah, walaupun kadang-kadang tuan-tuan kata dia keluar tajuk, tak apalah keluar tajuk. Kalau tuan-tuan rasa dia keluar tajuk, boleh tuan-tuan? Okey, right? Saya datang di sini atas tanggapan bahawa kalau tuan-tuan mengatakan UMNO itu teruk, sekurang-kurangnya PAS itu tunjuklah akhlak yang baik. Okey, doktor sebut tentang, tetapi kalau tuan-tuan 2 kali 5 sama aja. Jadi apa bezanya? Apa bezanya? Baik, saya nak terus bercakap saja begini. Teruskan doktor. Ya. Kerana peluang telah diberikan kepada saya. Saya nak bercakap, saya nak berdiri lagi bercakap. Apa tu? Saya nak bercakap begini. Saya nak bercakap. Saya nak bercakap sebab ini peluang saya dan mungkin saya tidak ada peluang lain untuk bercakap. Tak apalah tuan-tuan sorak, tapi seluruh dunia boleh menilaikan apa yang cuba kita perkatakan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak nampak agenda masa depan Islam ini akan menjadi lebih baik sama ada di bawah kerajaan yang sedia ada ataupun kerajaan yang akan mengambil kuasanya jika berlaku, sekiranya umat Islam tidak berubah. Umat Islam masih lagi bersentimen, umat Islam masih lagi beremosi, tidak dapat membezakan apa yang benar, apa yang salah. Kalau ini yang berlaku, dalam keadaan kekuatan kita hari ini, tuan-tuan kena ingat, bilangan kita sudahlah sedikit 50-50. Kekuatan ekonomi tidak ada. Lebih pada 70% kekayaan negara kita berada di tangan orang bukan Islam. Kalau tuan-tuan terus menerus mencipta kelemahan demi kelemahan, mengadakan masalah demi masalah, saya melihat bahawa tuan-tuan boleh menuding jari kepada siapa pun. Saya melihat kita akan hanya menang sorak saja dan kita tidak akan ke mana-mana pun. Sebab itu saya selalu bercakap dalam soal ini. Tuan-tuan sekalian, saya selalu bercakap dalam soal ini. Hari ini tidak ada cara lain melainkan kalau kita nak pastikan agenda Islam itu dapat dilaksanakan, dapat diperkasakan, dapat dijunjung dan disanjung, selain daripada isu keadilan dan sebagainya. Soal penyatuan umat Islam ini adalah satu perkara yang amat besar dan perlu difikirkan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di sini dan juga di luar daripada dewan ini. Sekiranya tuan-tuan tidak mahu melihat tuan-tuan orang Islam, orang Melayu merempat di buminya sendiri, dan berdasarkan kepada sejarah, perkara ini tidak mustahil untuk berlaku. Dan saya melihat ciri-ciri dia, bibit-bibit dia sudah ada. Dan sekiranya kita terus sebegini, kita akan menjadi satu bangsa, tuan-tuan. Umat Islam tidak akan ke mana-mana, sedangkan orang lain sudah jauh meninggalkan kita. Saya bercakap ini, tuan-tuan sekalian, kejap tuan pengusi. Dia faham. Atas dasar saya dulu bukan Islam, dan hari ini saya menjadi orang Islam, dan saya nak lihat Islam itu gagah berdiri, Islam itu menjadi kuat, Islam itu memerintah, dan bukan Islam itu diperintah.
Itu saja, Tuan.